اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari 30 Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk kita menyelesaikan ibadah puasa dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Demikian juga ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah tetamu agung yang tidak menyusahkan. Kadang-kadang ada orang yang menjadi tetamu kepada orang lain, tetapi tuan rumahnya terasa sedikit susah hati sebab nanti akan berkurangan bekalan makanan yang ada dalam peti sejuk. Akan bertambahlah bil elektrik kerana penggunaan aircon di bilik tetamu ataupun water heater yang digunakan dalam bilik mandi dan yang lain-lain. Demikian, isterinya dan anak-anak perempuannya akan terasa sedikit kekangan sebab perlu untuk tutup aurat, berhijab sebab ada tetamu di dalam rumah. Begitulah pergerakan-pergerakan lain. Tuan rumah itu agak sedikit terganggu barangkali kerana menyantuni tetamu yang hadir. Begitulah dalam Islam, kalau bertamu itu sebolehnya jangan lebih 3 hari 3 malam. Sebab Allah Azza wa Jalla sangat mengetahui kesabaran tuan rumah itu untuk menerima tetamunya. Kecuali tuan rumah suka dan minta untuk duduk lebih panjang, tinggal lebih lama, itu dibolehkan. Tidak pada tetamu yang agung ini, tetamu Ramadan. Bukan mengurangkan tetapi menambah. Bukan menyusahkan tetapi mengembirakan. Bukan menyedihkan tetapi menceriakan. Malah kedatangan Ramadan ini nanti ketika nak pulangnya memberi lagi suatu pemberian yang besar kepada orang yang menyantuninya, iaitu atqun minan nar, dilepaskan daripada api neraka. Begitulah tetamu agung ini, masya-Allah tabarakallah. Tidak ada detik, tidak ada ketika, tidak ada hari, tidak ada minggu, malah tidak ada bulan, tidak ada siang, tidak ada malam yang lebih baik daripada detik-detik, ketika-ketika, saat-saat, hari-hari, bulan Ramadan ini. Setiapnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetamu agung ini adalah seperti gudang
yang sangat besar berada di satu kawasan yang dalamnya dengan segala kemewahan, harta, benda, duit, emas, perak, batu-batu permata. Yang terbuka 30 hari atau 29 hari. Siapapun yang melaluinya dipersilakan tanpa ada syarat untuk mengambil apapun di dalamnya. Sangat beruntung kalau orang yang lalu di gudang tadi itu mengambil dan meletakkan di dalam poket-poket baju Melayunya. Barangkali dengan duit, dengan permata di dalam 3 poket baju Melayunya itu dia boleh survive ataupun menggunakannya bertahun-tahun lamanya sehingga tidak terasa susah dalam kehidupan. Sangat beruntung orang ini. Tetapi lebih beruntung kalau yang lalu di gudang tadi membawa beg plastik umpamanya, diisikan sepenuhnya beg plastik itu dengan batu-batu permata, duit dan sebagainya. Sudah pasti lebih beruntung sebab lebih banyak dan lebih lama dia boleh survive dalam kehidupan, malah barangkali sampai 7 keturunan tidak habis. Tapi dibandingkan dengan orang yang bawa kereta, sudah pasti lebih banyak dimuatkan dalam kereta itu tempat duduk hadapan, sebelah kirinya, seat penumpang ataupun seat duduk di belakang, dalam bonet dan sebagainya. Malah tempat beliau sendiri duduk penuh. Kereta itu dipenuhi dengan segala apa yang berharga itu, termasuk duit, batu permata dan sekaliannya. Tetapi lebih beruntung kalau orang bawa lori umpamanya. Itu lebih banyak dan lebih beruntung lagi. Demikian orang yang bawa trailer, itu Masya Allah, tabarakallah, tidak terkira keuntungannya itu. Itu kalau dia ambil sekali sahaja. Sehari sahaja. Kalau yang kita sebutkan perbandingan-perbandingan tadi itu, diambilnya setiap hari, malah setiap hari itu, pada setiap ketika, maksudnya ketika dimuatkan di dalam kenderaannya, kemudian bawa balik ke rumah, disimpankan, kemudian datang lagi, berterusan. Sampai 30 hari, atau sampai 29 hari. Hadirin, rasa-rasanya orang yang sebegini, bagaimana nanti keuntungan yang akan dia dapat. Begitulah Ramadan yang mulia ini, yang memberikan kebaikan, gandaan pahala setiap hari, setiap ketika bagi orang yang pandai dan tahu merebut pahala dan ganjaran-ganjaran. Sebab itu tetamu agung ini adalah tetamu yang tidak menyusahkan, malah mengembirakan, malah memberikan janji-janji yang mengembirakan orang yang didatanginya dengan rahmat, dengan maghfirah, dan kemuncaknya dilepaskan daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk melakukan yang terbaik pada hari yang terakhir ini dengan amal ubudiyah kepada Allah, dengan solat wajibnya, solat sunatnya, rawatib, nawafilnya, dengan sedekahnya, dengan amal kebaikan. Kerana pengakhiran itu selalunya menentukan keseluruhan amalan-amalan yang lain. Semoga kita tutup Ramadan tahun ini dalam beberapa jam yang berbaki ini dengan apapun kebaikan yang dapat kita lakukan supaya ia bernilai. Kalaupun mungkin sebelum ini, hari-hari yang berlalu, mungkin ada kekurangan, kita usahakan yang terbaik untuk kita lakukan pada hari ini sampai maghrib nanti. Kerana itu hadirin, sedarlah dan insaflah bahawa tetamu agung ini akan pergi meninggalkan kita 11 bulan untuk mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan dan ruang dan kesempatan lagi untuk berjumpa dengan tetamu agung ini di tahun akan datang. Allahumma amin. Pagi yang mulia ini kita akan bicarakan satu tajuk, iaitu amalan malam dan pagi hari raya. Untuk
menjelangnya 1 Syawal dengan izin Allah esok hari, mudah-mudahan kita akan bicarakan secara sepintas lalu sahaja, dan mudah-mudahan kita mendapat panduan paling kurang untuk beramal seperti amalan para alim ulama dan salafus salih semampu yang kita lakukan, dan seboleh yang kita kerjakan dan kita sampaikan kepada yang lain, insya-Allah. Kita akan bagikan perbahasan pagi ini pada 2 topik besar, amalan malam hari raya dan amalan pada hari raya. Baik, pada malam hari raya, malam ini insya-Allah dengan izin Allah selepas solat maghrib, kita sujud syukur sama-sama. Kerana Allah telah memberikan kesempatan dan pertolongan dapat kita berpuasa. Itu ibadah paling identik dengan Ramadan. Walaupun ibadah yang paling besar adalah solat itu sendiri. Dan melakukan ibadah, alhamdulillah, banyak ibadah yang dapat dikerjakan di bulan hari dan siangnya di bulan Ramadan ini, dan kita doa semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ketika masuk sahaja maghrib, kita buka puasa dengan baik dan sebagainya. Kemudian kita bertakbir. Sunat bertakbir apabila masuk maghrib pada malam hari raya. Jadi kita buka puasa dulu sebab kita menyejurkan buka puasa itu adalah suatu yang sunat. Kemudian nanti kita solat maghrib dan kita akan bertakbir. Selepas solat maghrib, kita bertakbir. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, bilangan berpuasa. Dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Sebab Allah Azza wa Jalla yang memberi kekuatan untuk kita berbuat taat, dan Allah yang bagi kita halangan daripada melakukan maksiat. La haula an maksiatillah illa bi asmatillah. Tidak ada daya untuk tidak berbuat maksiat melainkan dengan halangan daripada Allah. Wala quwwata ala ta'atillahi illa bi'aunillah. Dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan melainkan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul aidaini bit tahlili wat takbiri wat tahmidi wat taqdis." Hiasilah 2 hari raya. Hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha dengan tahlil, takbir, tahmid dan taqdis. Takbir ada 2. Satu takbir mursal. Ataupun takbir mutlak. Mursal dengan mutlak ini yang mutlak. Yang mutlak yang tidak terkait dengan sesuatu. Yang satu lagi takbir muqayyad. Bertakbir itu sebab terkait dengan sesuatu. Maksudnya, mursal mutlak itu adalah merujuk kepada takbir pada hari raya Aidil Fitri. Hari raya Aidil Fitri, iaitu puasa. Iaitu bermula masuk sahaja malam raya, iaitu maghrib sampai solat sunat hari raya. Jadi bila imam berdiri untuk mendirikan solat sunat hari raya, tidak ada takbir lagi. Selepas sunat hari raya, jangan takbir lagi. Walaupun tidaklah berdosa, tetapi itu tidak tepat dari segi hukum syarak. Sebab yang dikatakan takbir mursal itu berhentinya ketika imam nak mendirikan solat sunat hari raya. Nanti setelah solat sunat hari raya tidak ada takbir lagi, terus sahaja berkhutbah hari raya. Takbir muqayyad asalnya seperti takbir mursal juga, iaitu maghrib masuk terus ditakbirkan. Bertakbir sampai solat sunat hari raya. Situ. Lepas solat sunat hari raya tidak takbir lagi. Terus khutbah hari raya. Nanti takbirnya pada setiap selepas solat fardu. Nanti zuhurnya ini untuk hari raya Aidil Adha, hari raya haji ataupun hari raya korban. Hari raya haji sebab bermula musim-musim haji. Nah, kemudian korban sebab ada ibadah korban yang dilakukan pada hari raya ini. Haji merujuk kepada ibadah haji yang dilakukan oleh tetamu-tetamu Allah dan tetamu-tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah suci Makkah dan masyairnya. Baik, berhenti takbir ini pada setiap
solat waktu, hatta solat jenazah sekalipun. Maka solat fardu, zuhur takbir, asar takbir, maghrib takbir, terus sampai asar 13 hari bulan Dhul Hijjah. Asar takbir, lepas tu tidak ada lagi takbir selepas itu. Jadi maghrib dan seterusnya pada 13 hari bulan itu ataupun 14 hari bulan tidak ada lagi takbir. Baik. Itulah namanya takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal mutlak itu disebabkan ia mutlak kerana hari raya itu sahaja. Tapi kalau muqayyad terkait dengan solat-solat fardu. Takbir raya, ini tuan-tuan kita letakkan di sini takbir raya yang biasa kita lantunkan di Malaysia ini. Nanti insya-Allah nanti bolehlah tuan-tuan bertakbir raya dan puan-puan juga dengan suara yang sedikit, tetapi yang lelaki dengan suara yang kuat. Alhamdulillah di radio-radio dan televisyen di Malaysia kita ini banyak yang bertakbir. Jadi kita tahu cara bertakbirnya itu dan tiupnya itu. Dan sirah ataupun bacaan-bacaan takbir hari raya yang kita lantunkan ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya dan menurut Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Diambil dari zikir Nabi SAW ketika sa'i di atas Bukit Safa. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', syarah kepada kitab Al-Muhadzab tadi itu. Baik, yang kedua, hidupkan malam. Hidupkan malam, disunatkan menghidupkan malam 2 hari raya Aidilfitri secara khusus kita bicarakan, dan hari raya Aidil Adha dengan ibadah, apapun ibadah kebaikan. Kita ada dicarankan dan para ulama ada menulis tentangnya untuk paling kurang mengisi masa itu. Daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Sesiapa menghidupkan, iaitu menghidupkan dengan ibadah, malam hari raya fitrah dan malam hari raya kurban, nescaya tidak akan mati hatinya pada hari mati hati-hati itu. Imam Syafi'i dalam kitab Imam Nawawi dan lain-lain mengatakan harus menghidupkan malam hari raya dengan perkara-perkara ketaatan dan ibadah. Harus di sini saya tak tukarkan lagi. Asalnya adalah sunat menghidupkan malam hari raya dengan perkara-perkara ketaatan dan ibadah. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan para masyayikh, tuan-tuan guru di Al-Madinah pada zaman beliau pergi ke masjid. Mereka berdoa, bertasbih, bertakbir, berzikir dan beramal pada malam hari raya. Apa yang boleh kita baca? Tuan-tuan barangkali ada menerima PDF bacaan sepanjang 10 malam terakhir bulan Ramadan yang kita sediakan. Amalan ini jugalah yang bagus kita amalkan pada malam hari raya ini. Ini maksudnya setelah kita solat maghrib dan kita berwirid dan sebagainya, untuk mengisi masa sepanjang maghrib itu sampai ke subuh. Antara bacaan yang boleh kita khatamkan, yang kita bagikan dahulu, ya. Baik, kita ulangkan yang kita bacakan hari itu. Kita mulakan dengan membaca sekali, Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kulli. Di dalam PDF yang tuan-tuan dapat sedikit kesilapan di situ. Ditulis kullihu, asalnya kullihi. Ini yang tepat, ya. Kita persembahkan amalan kita ini kepada Allah. Mudah-mudahan disaksikan oleh seluruh penduduk langit-langit dan penduduk bumi, setiap yang berada dalam pengetahuan Allah, yang berlaku, yang belum berlaku, setiap nafas, kedipan mata, mudah-mudahan. Ini rahsia para alim ulama untuk menggandakan amalan. Kemudian dibaca suratul Fatihah sekali, surah Az-Zalzalah 2 kali, surah Al-Kafirun 4 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, paling kurang. Sebab setiap satunya punya ganjaran masing-masing. Sudah kita bicarakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan
Siapa yang baca surah Az-Zalzalah sekali seumpama membaca 1/2 Al-Quran, sebab itu dibaca 2 kali. Siapa yang baca surah Al-Kafirun sekali seumpama membaca 1/4 Al-Quran, dibaca 4 kali. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, itu sekali seumpama membaca 1/3 Quran, sebab itu dibaca 3 kali. Kemudian dibaca Ayatul Kursi sekali. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sekali. Ini sangat baik diamalkan. Yang kita bacakan ini hadirin bukan sahaja di bulan Ramadan, tetapi dibacakan juga pada luar daripada Ramadan. Sama ada siang ataupun malamnya. Tapi yang ini khas untuk malam. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Siapa yang bacanya, kata Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj, syarah kepada kitab Syarah Muslim, kalau orang itu terlepas qiyamul lail dengan 2 ayat yang dia baca ini, itu mencukupi pahala qiyamul lail itu dan kebaikan-kebaikan yang banyak padanya. Ditambah lagi oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari, di samping 2 yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ditambah lagi bahawa seumpama dia membaca Al-Quran, kemudian dia akan menjadi kuat akidahnya, sebab 2 ayat ini menceritakan tentang akidah dan akan dijaga oleh Allah daripada keburukan-keburukan. Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menafsirkan yang kita sebutkan tadi itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin. Sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada satu malam, daripada maghrib sampai ke subuh, mana-mana waktu, dikhatamkan 2 ayat ini, kafatah, 2 ayat ini mencukupi dirinya. Mencukupinya itu kita syarahkan tadi. Kemudian membaca wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Para ulama, antaranya Syekh Muhammad Zaki bin Ibrahim, seorang ahli hadis, seorang faqih, seorang al-arif billah di bumi Mesir yang sangat barakah, beliau mengatakan ini antara muqaddimah ketika nak berbuat amalan. Nak buat amalan tu ada muqaddimahnya. Secara umum muqaddimahnya yang tadi mula-mula. Tapi ini secara khususnya sebelum kita nak beristighfar, baca dulu muqaddimah ini. Barulah kita baca istighfar, sayyidul istighfar sekali. Kemudian membaca 3 kali Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min 'amali. Ini disebut di dalam hadis, sesiapa yang membacanya ini 3 kali diampunkan dosa-dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibaca 27 kali astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, kerana dalam hadis menyebutkan sekali membacanya dibagikan kepadanya pahala oleh Allah seramai orang yang beriman lelaki dan perempuan. Hadis tidak menyebut apakah orang yang beriman itu masih hidup ataupun meninggal sejak zaman Nabi Adam alaihi salam kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut. Jadi dalam kaedah menyebut al-umumu yabqa fi umumiyatihi. Keumuman itu akan tetap kekal dalam umumnya. Katalah dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hidup sahaja, katalah di zaman 2021 ini 1442 Hijriah ini, katalah orang Islam mukmin seluruhnya 2.5 bilion. Sekali membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, orang itu mendapat pahala 2.5 bilion daripada Allah. Ini berdasarkan hadis daripada Imam At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kutiba lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Sesiapa yang mohon ampun kepada Allah untuk orang yang beriman lelaki dan untuk orang yang beriman perempuan, ditulis baginya pahala. Allah menulis baginya pahala, bermaksud pahala baginya itu dicatat oleh para malaikat dengan seramai orang yang beriman pada zaman itu. Sebahagian ulama mengatakan amalan ini dibaca 27 kali pagi, 27 kali petang. Kalau kita mampu baca 100, itu lebih bagus. Seterusnya membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini muqaddimah untuk kita bersalawat.
Kenapa dibaca muqaddimah sebegini? Supaya lebih touching. Kenapa? Ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sempurna, seolah-olah kita jawab, sekarang kami buat ya Allah. Labbaika ya Allah, al-an, sekarang kami lakukan. Itu menjadikan kita lebih touching dan beramal itu terasa lebih seronok dan lebih terasa kerana kita menjunjung perintah-perintah Allah sekarang seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat yang terbaik adalah salat Ibrahimiyah, dibaca sekali paling kurang. Hadirin, setiap yang kita sebut ini sekali, 2 kali begitu, itu bilangan yang paling ringan untuk kita lakukan. Kalau kita boleh buat 10 kali, silakan. 100 kali, silakan. Ya. Jumlah yang sedikit ini supaya kita rasa seronok, yang kurang kuat beramalnya dapat seronok, dapat habiskan. Gitu. Tapi kalau kita letak banyak-banyak nanti takut rasa beban dan sebagainya. Untuk orang yang tidak kuat beramal macam saya ni. Macam tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kalau orang yang kuat beramal, tidak dilihatnya sekali ini. Barangkali diamalnya 1,000 kali barangkali. Begitu ya. Baik. Demikian dibaca salawat al-ummi 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika nabiyyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dibaca salawat ini 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yawm al-qiyamah. Siapa yang bacanya sekali dalam hadis, orang itu mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibaca salawat ini, salawat yang membanyakkan pahala kita kepada Allah dalam bab salawat. Dan salawat salawat adadiyah juga dibaca 3 kali. Setiap salawat ini sudah saya syarahkan di dalam perbahasan tajuk Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang perempuan yang pernah ikut pengajian kita di online ini dalam beberapa minggu yang lepas. Salawat daripada Imam Asy-Syafi'i, yang dengan salawat ini Allah muliakan Imam Asy-Syafi'i. Salawat ini adalah bacaan dibaca dalam hadis disebutkan, siapa yang baca ini sekali faqad ata'aba sab'ina malakan alfa sabah, dia telah memenatkan 70 malaikat menulis pahalanya 1000 hari. Maksud terlalu banyak pahalanya itu. Kemudian membaca muqaddimah untuk tahlil. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini muqaddimah untuk tahlil. Maka kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu wa illallah. Fadilatnya sudah kita bicarakan, sekali membaca ini fadilatnya seperti membaca 72,000 kali. Nanti boleh rujuk di dalam kitab amalan orang saleh. Itu seperti yang disebutkan oleh ulama, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, adada kulli dzarratin alf marrah. Dan membaca la ilaha illallah al-halimul karim, subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Dan membaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kemudian subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kemudian membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim dengan 10 kali. Kemudian membaca subhanallah wa bihamdihi adada ma khalaqa fis sama'. Ya, dengan sekali membaca subhanallah kita harapkan adada ma khalaqa fis sama', sebanyak mana makhlukmu ya Allah di langit, begitulah pahala kita. Kemudian subhanallahi adada ma khalaqa fil ardh, sebanyak mana makhlukmu di muka bumi. Subhanallahi adada ma baina dzalik, sebanyak mana di antara keduanya langit dan bumi makhlukmu ya Allah. Subhanallahi adada ma huwa khaliq, engkau menciptakan apapun ya Allah, sebanyak mana yang diciptakan kau. Sebegitu pahala kita sekali menyebut subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, ya. Kemudian barulah alhamdulillah yang ada ma khalaqa fis sama', alhamdulillah yang ada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah yang ada ma baina dzalik, alhamdulillah yang ada ma huwa khaliq. Begitulah la ilaha illallah dan Allahu akbar. Pahalanya sangat berganda. Kemudian dibaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Itu yang paling patut kita banyak baca di dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan bagus juga. Baik. Hadirin, malam untuk kita isikan
dengan ibadah malam raya ni sangat bagus kalau kita dapat solat sunat awabin. Sudah kita bicarakan, saya bicarakan sepintas lalu sahaja. Solat sunat awabin kita bincangkan dari segi waktunya, bilangan rakaat, fadilat dan kaifiat. Waktunya lepas maghrib sebelum isyak. Bilangan rakaat paling kurang 2, paling banyak 20. Dan selalunya kita buat 6 rakaat sebab kalau 6 rakaat itu dalam hadis menyebut pahalanya 12 tahun. Caranya ada 4. Ini sudah kita bicarakan dahulu, jadi saya lajukan saja. Ada 4 cara. 1, selepas ba'diyah maghrib, rakaat pertama dengan kedua dibaca. Rakaat pertama tu usalli sunnata hifdzal iman ma'al awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Dalam rakaat yang pertama tu surah Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Rakaat kedua pun begitu juga. Kemudian salam, baru angkat lagi usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian baca surah apa yang kita tahu. Salam. Barulah kita rakaat kelima dan keenam. Rakaat kelima tu kita usallikan dengan usalli sunnatal awabin ma'al istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Surah apa pun silakan baca. Inilah cara yang pertama. Bermakna solat awabin 6 rakaat campur dengan ba'diyah maghrib jadi 8 rakaat. Jadi 2 ba'diyah dengan awabin 6 jadi 8. Cara yang kedua, selepas ba'diyah maghrib, kita tak baca satu-satu niat yang tertentu tadi untuk setiap 2 rakaat, satu niat sahaja. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat. Angkat lagi. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Angkat lagi. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Begitu boleh ya. Campur dengan ba'diyah maghrib, jadi 8 rakaat. Yang kedua. Yang ketiga, kita ketika solat ba'diyah maghrib, sama ada sebelum kita solat ataupun selepas solat ba'diyah maghrib, yang paling baik sebelum kita niat. Ya Allah, saya jadikan solat ba'diyah ini termasuk awabin. Itu lebih senang untuk orang yang mungkin ada pengajian selepas maghrib ataupun mengajar. Ataupun belajar selepas maghrib. Jadi niatnya usalli sunnatal maghribi tetap sama. Usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, niat. Saya jadikan solat ini ba'diyah. Jadi 2 automatically sudah tertunai. Tinggal lagi 4. Bila 4 kita buat 2. Usalli sunnatal awabin raka'atin lillahi ta'ala. Habis 2 rakaat, angkat lagi usalli sunnatal awabin raka'atin lillahi ta'ala. Jadi 6 rakaat termasuk ba'diyah maghrib. Yang paling ringan ini dalam keadaan tertentu yang barangkali maghrib itu dengan isyak terlalu hampir nak habis, pendek, ataupun kita ada pengajian, boleh gunakan cara yang paling ringan ini. Ketika ba'diyah maghrib, niatkan ia jadi awabin. Jadi awabin tinggal 4 rakaat dan 4 rakaat ini dilakukan sekaligus. Usalli sunnatal awabin 4 rakaatin lillahi ta'ala. Terus 4 kali, 4 rakaat kita lakukan tanpa tahiyat awal. Kalau nak bacakan surah lebih baik, tidak bacakan tidak mengapa. Baik. Jadi cara yang pertama tadi, selepas ba'diyah, rakaat pertama, salam dan 2 ya. Rakaat 3 dan 4, salam. Rakaat yang 5, 6, salam. Baik. Jadi 8 rakaat termasuk ba'diyah maghrib. Ya, ba'diyah 2, awabin 6. Kaifiat yang kedua, sama juga 8, tapi bezanya ialah semua 2 rakaat itu lafaz niatnya sama je. Seperti yang kita bicarakan tadi. Kaifiat yang ketiga pula, termasuk awabin itu ketika solat ba'diyah terus niat awabin. Jadi 2, kita sesuaikan 4. 4 itu dengan kita buat 2. Dan yang paling ringan, ketika solat awabin 2 rakaat, ketika solat ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan kita niatkan di situ, ya Allah saya jadikan ia juga solat awabin. Jadi 4 rakaat yang berbaki kita kerjakan dengan 1 niat sahaja, dan dikerjakan 4 rakaat tanpa ada tahiyat awal. Hadirin, ini siapa yang solat ini, maka pahalanya seperti diterima ibadah 12 tahun. Ini amalan untuk memanjangkan umur. Dalam arti kata, walaupun umur kita 40 tahun, tapi kalau kita lakukan malam itu, seumpama umur kita jadi 12 tahun tambah 52 tahun. Malam esok, tambah lagi 12. Tambah lagi 12. Jangan tinggalkan. Saya ingin kongsikan solat sunat tasbih yang sangat bagus kita lakukan pada malam hari raya. Bila-bila waktu. Bila-bila. Lepas maghrib boleh,
Nah, lepas kita buat awabin tadi boleh, tak pun lepas isyak boleh, tengah malam pun tak apa. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Sebab solat sunat tasbih ini menghapuskan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa tersembunyi terang-terangan. Dosa-dosa yang kita lakukan sengaja tidak sengaja. Ini khas diajar oleh Nabi kepada ayah saudara baginda, iaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Jangan tinggalkan. Ada dua kaifiat, ya. Kaifiat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dinukilkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam kitab beliau Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita takbiratul ihram dahulu. Usalli sunnatat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Kita buat malam dua-dua. Kalau buat siang 4 rakaat sekaligus. Kita buat malam ni, kita cerita malam raya ni. Usalli sunnatat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala kalau seorang-seorang. Kalau berjamaah, usalli sunnatat tasbih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi ma'mum. Habis takbir, kita baca doa iftitah. Habis doa iftitah, baca surah Al-Fatihah dulu. Habis tu kemudian baca surah apa pun tak apa. Lepas tu baru baca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh. Dalam kitab Hidayatus Salikin tambah lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh tambah panjang, boleh. Tapi kebanyakan kitab cukup subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ulang lagi subhanallah. Gitu. 15 kali. Kemudian rukuk. Lepas rukuk tasbih 10 kali. I'tidal tasbih 10 kali. Sujud tasbih 10 kali. Duduk antara dua sujud tasbih 10 kali. Sujud yang kedua tasbih 10 kali. Nak angkat daripada sujud kan ada nama duduk istirahah. Duduk istirahah tu baca lagi 10 kali. Jadi 15, 10, 10, 10, 10, 10, 75. Setiap rakaat. Rakaat kedua pula angkat nanti daripada takbir intiqalat Allahu Akbar. Takbiratul ihram dah tak ada dah sebab rakaat kedua. Doa iftitah tak ada dah. Baca macam biasa. Fatihah, surah, tasbih lagi 15. Inilah yang selalu dilakukan di Malaysia kita ini. Boleh ya? Ketiga pun macam tu, keempat pun macam tu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kami solat dengan Syekhuna Syekh Nuruddin, beliau menyukai cara yang kedua ini. Dua-dua berdasarkan hadis Nabi. Cara yang kedua begini. Takbiratul ihram, salli sunatat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian iftitah dulu. Habis iftitah, sebelum baca Fatihah, baca tasbih 15 kali. Itu bezanya. Tadi kan lepas iftitah, Fatihah, surah, baru baca tasbih 15 kali. Ini tak. 15 kali tadi tu diawalkan sebelum Fatihah. Lepas iftitah terus baca. Wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali. Barulah baca Fatihah, kemudian baca surah, baru baca tasbih. Kalau cara pertama tadi 15 kali kan? Tadi kita dah baca 15 kali, tasbih 10 kali. Rukuk 10 kali. I'tidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10. Cara yang pertama tadi, bila kita duduk istirahat, kita baca lagi. Kali ini tak baca dah. Sebab kita dah baca selepas iftitah tadi tu. Satu lagi, kalau guru kami Syekh Nuruddin menyukai cara ini, supaya jangan dikatakan ada lagi seperti rukun. Duduk istirahat tadi kan kita baca panjang, seperti ada lagi rukun, seolah-olah macam duduk antara dua sujud. Supaya jangan jadi begitu, maka beliau memilih cara ini. Nanti kita bacakan nanti sebelum kita baca Fatihah nanti rakaat yang kedua. Ni jadi tambah 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 75. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua, dah tak ada dah takbiratul ihram, yang ada takbir intiqalat. Allahu Akbar.
Doa iftitah ada tak? Tak ada, tak payah baca. Terus sahaja baca, kita berdiri pada sujudnya, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah. Sebab kita tak perlu lagi takbiratul ihram rakaat kedua, tak perlu lagi doa iftitah, terus tasbih saja, kemudian ulang balik macam tadi. Jadi ini dua cara. Boleh hadirin? Nah, bezanya kat mana ni? Bezanya ialah cara yang pertama tadi dibaca ketika duduk istirahat. Cara yang kedua dibaca selepas iftitah. Tidak ada duduk istirahat. Ada duduk istirahat tapi tak dibaca tasbih. Itu antara bezanya. Boleh dipahami? Mudah-mudahan. Boleh ikut dua-dua cara. Ada satu yang tuan-tuan lebih selesa. Baik. Malam ini digalakkan memperbanyakkan doa pada malam hari raya kerana doa pada malam tersebut adalah mustajab. Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya Balaghana anna du'a yusajabu fi 5 layalin. Telah sampai pada kami bahawa dikatakan sesungguhnya doa dimakbulkan pada malam 5 malam, iaitu Lailatul Jum'ati wa Lailatul Adha wa Lailatul Fitri wa awwal lailatin min Rajabin wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Pada malam Jumaat, alhamdulillah setiap minggu kita dapat peluang ini. Malam hari raya adalah Adha setiap tahun. Malam hari raya Idul Fitri setiap tahun. Malam pertama di bulan Rajab setiap tahun dan malam Nisfu Sya'ban setiap tahun. Jangan lupa 5 ini. Boleh dihafal? Kalau kita tutup agak-agak boleh hafal tak? Yang paling senang setiap minggu dulu. Malam Jumaat. Baik. Malam Idul Fitri. Malam Idul Adha. Malam Nisfu. Malam awal Rajab dulu ya. Awal Rajab. Barulah malam Nisfu Sya'ban. Alhamdulillah. Dihafal hadirin. 5 perkara ketika kita berdoa. Malam ni kan makbul doa. Tapi kena tahu cara berdoa supaya dimakbulkan oleh Allah. Ulama-ulama bagi tahu. Pertama, ketika kita berdoa, puji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Barulah yang kedua, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat. Ini seterusnya. Kemudian istighfar dulu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, dan seterusnya. Barulah kita minta doa. Kalau perlu bahasa Melayu, bahasa Melayu. Tuan-tuan yang boleh bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Siapa yang boleh bahasa Jawa, bahasa India, bahasa Cina, silakan. Dan jangan lupa, ini yang penting, tutup doa dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, begitu sampai habis. Sebab dalam hadis menyebut doa yang tidak dibuka dengan salawat, tidak ditutup dengan salawat, tergantung-gantung antara langit dan bumi. Baik. Saya letakkan di sini doa dimudahkan membayar hutang dalam jumlah yang besar. Sebab sebahagian kita terasa hidup ini susah, terasa tertekan sebab hutang. Satu. Yang kedua, bukan setakat hutang, banyak sangat hutang. Silakan hadirin, kita boleh amalkan amalan ini. Ini yang saya telah tulis 2019 dahulu ni. Nanti tuan-tuan boleh screenshot dan boleh amalkan. Semua yang saya bicarakan ini daripada mula nanti sampai akhir, amalannya semua saya ijazahkan kepada tuan-tuan puan-puan yang mendengar secara live sebegini ataupun nanti lihat selepas ini. Baik. Ini saya tak baca ya tuan-tuan sebab kita ada beberapa slide lagi. Baik. Sekarang amalan pagi raya. Sebelum itu, nanti insya-Allah Ustaz Syafi'i akan bagikan satu risalah yang pernah saya buat tahun lepas. Risalah amalan raya juga. Ada amalan yang dalam risalah itu tidak saya tulis kat sini. Jadi nanti tuan-tuan rujuk PDF yang beliau akan bagikan selepas sahaja, sejurus sahaja kita habis kuliah ini, live ini, beliau akan sertakan dan tuan-tuan boleh download dan silakan beramal. Antaranya saya tengok apa yang ditulis, saya tuliskan hari itu. Antaranya ulama katakan yang saya tak tulis kat sini, yang saya tulis di sini. Baik. Membaca Ya Muhaimin 145 kali. Yang risau akan ada risalah ni, tuan-tuan boleh dapatkan. Kemudian membaca Astaghfirullah 999 kali. Untuk kali yang ke-1000 dibaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian dibaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Kemudian la ilaha illallah 1000 kali.
Kemudian Allahumma thabbitna bil qawli thabit sekali, 3 kali. Kemudian ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahyaha wa aslih lana al-a'mala fid dini wad dunya. Itu 18 kali. Ini bilangan-bilangan ni bukan saya tulis sendiri ni hadirin. Ini ditulis di dalam kitab-kitab ulama. Sebab itu saya kekalkan supaya kita dapat mengikut. Ada rahsianya tu kenapa sedemikian. Baik. Nanti boleh dirujuk dalam risalah itu. Mari kita lihat amalan pada pagi hari raya. Bacaan selepas solat subuh. Astaghfirullah, istighfarnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 100 kali. Dan tasbih dan tahmid 300 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Itu cara yang paling bagus sebab kita tak letih. Kita gembarkan dua-dua. Kenapa? Sebab baik, istighfar ini 100 kali. Al-Allamah Syekh Abdul Hamid Qudus dalam kitabnya Kanzun Najah wa Surur menyebutkan bahawa Syekh Al-Wannai mengatakan sesiapa yang membaca istighfar tadi itu 100 kali lepas solat subuh pada hari raya, dosa dalam buku catatannya akan diampunkan, dihapuskan dan dia selamat daripada siksaan Allah pada hari kiamat nanti. Al-Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'id Al-Linggi juga menyebutkan perkara yang sama dalam kitabnya Tuhfatul Awtan wa Al-Ikhwan. Malam tadi sempat saya rujuk kedua-dua kitab ini. Seterusnya, tasbih dan tahmid 100 kali tadi. Kenapa dibaca? Syekh Al-Wannai berkata, sesiapa membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali pada pagi raya dan menghadiahkan pahalanya untuk ahli kubur. Bila dibaca itu niat untuk yang meninggal dunia. Siapa pun ahli kubur, seluruh dunia. Daripada zaman Nabi Adam sampai sampai esok dia baca tu. Maka para ahli kubur tadi mengatakan, wahai zat yang maha penyayang, rahmatilah dia dan jadikanlah dia ahli syurga. Ini ahli kubur yang doa, masya-Allah, disebut dalam kitab yang kita sebutkan tadi. Dan tasbih ini juga disebut oleh Syekh Al-Fashmi dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, membaca subhanallah wa bihamdih 300 kali dan menghadiahkan pahala bacaan untuk muslimin yang sudah wafat. Maka 1000 cahaya akan masuk di dalam kuburnya dan Allah akan memasukkan 1000 cahaya, 1000 cahaya tadi masuk dalam kubur orang yang dibacanya tadi, dan 1000 cahaya ke kuburnya jika dia meninggal dunia. Masya Allah. Jadi tadi ada bilangan 100, ini ada bilangan 300. Sebab itu kita syorkan baca yang 300. Tapi dua-dua niat baca itu untuk dihadiahkan kepada ahli kubur yang meninggal dunia sejak zaman Nabi Adam AS sehingga esok pagi dia baca itu. Hadiahkan. Baik. Bacaan sebelum solat sunnah hari raya 400 kali baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca ni sebelum solat sunnah hari raya. Tapi kalau kita baca di masjid ataupun di tanah lapang, itu agak payah sedikit sebab kita kena ikut masa masjid dan surau yang mengadakannya itu. Tapi kalau kita buat di rumah, boleh kita khatamkan ini, baru kita solat sunnah hari raya. Jadi kerana itu, tak perlu menunggu ketika kita dah pakai baju raya, baru baca ni, tak. Lepas subuh boleh baca. Yang penting, sebelum solat sunnah hari raya. Nah, kita pun tahun ini ditakdirkan masih dalam PKP di rumah. Bolehlah tuan-tuan khatamkan dulu ni. Khatamkan dulu 400 kali ni. Bolehlah kita solat sunnah hari raya. Siapa yang dipilih ataupun terpilih pergi ke surau masjid, pastikan khatamkan ini sebelum solat sunnah hari raya. Sebab itu siap-siap baca lepas subuh. Nanti khatamkan sedikit lagi ketika berada di surau masjid ataupun di madrasah, di musalla, tanah lapang dan sebagainya. Baik. Pagi ini mandi sebelum keluar menunaikan solat hari raya. Imam Malik menyebutkan dalam kitabnya Al-Muwatta anna Abdullah bin Umar
kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Sesungguhnya Abdullah bin Umar mandi pada pagi hari raya fitri sebelum keluar ke tempat solat hari raya. Kenapa tak sebut musalla ni, dia sebut masjid? Sebab itu lebih afdal. Musalla itu tanah lapang, padang bola ke, ataupun di kawasan masjid ke, bukan dalam masjid. Sebab nanti sunat juga orang yang haid untuk turun menyaksikan orang yang mendirikan solat itu. Di tanah lapang tak apa, di padang tak apa. Kalau dalam masjid mereka tak boleh nak masuk, kecuali hari hujan ataupun yang sebagainya. Solatlah dalam surau ataupun masjid. Yang paling afdal dekat musalla. Musalla ni bukan musalla dekat pejabat kita tu, bukan musalla itu. Ni kita sebut musalla juga kan, surau. Tapi musalla ni yang lapang. Padang bola ke, dekat kawasan-kawasan yang lapang. Betul ya? Mengikut Imam Nawawi, para ulama ijma' sunat mandi untuk solat hari raya. Sama mengikut Imam Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Tambahan lagi hari raya Yaumuz Zinah, iaitu hari perhiasan. Kita berhias bersedap-sedap dan berwangi-wangi ya. Disunatkan mandi hari raya walaupun tidak berhasrat untuk menghadiri majlis ataupun tempat solat hari raya. Waktu mandinya bila? Masuk waktu tengah malam raya, supaya segar untuk hidupkan malam tu dengan ibadah, tak tidur, tak mengantuk. Al-Imam Al-Muzani, anak murid kanan Imam Syafi'i, mengatakan, aku menyukai supaya mandi pada hari raya itu dilakukan selepas terbit fajar, lepas subuh, supaya kita dapat senang dan bersih kita nak bersama orang ramai nanti ketika solat sunat hari raya. Berpakaian yang keempat sunat kita lakukan di pagi raya, berpakaian baru. Biar baru. Berwangi-wangian kepada yang hendak solat atau tidak. Dalam Sahih Ibn Khuzaimah disebutkan Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, Nabi SAW mempunyai satu jubah yang baginda pakai untuk 2 hari raya khusus dan untuk hari Jumaat khusus. Sebolehnya begitu ya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sentiasa memakai pakaian yang paling cantik pada hari raya, paling bagus, yang paling baru, paling bagus. Bezanya, kalau hari raya pakai yang paling baru walaupun bukan putih. Hari Jumaat pakai yang putih walaupun tidak baru. Kalau hari Jumaat raya kan kita insya-Allah esok. Esoknya kan Jumaat, paling bagus, paling baru yang warna putih itu paling bagus kita ya. Baik. Sayyidina Al-Hasan bin Ali cucu Nabi mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kami pada 2 hari raya untuk memakai pakaian yang paling elok yang kami ada, berwangi-wangian dengan wangian paling harum yang kami ada. Baik. Makan sedikit sebelum keluar menunaikan solat hari raya fitri. Itu. Raya puasa makan dulu. Selepas solat untuk hari raya Idul Adha. Tapi kalau hari raya Idul Adha, pergi solat dulu, balik baru makan. Hari Fitri esok ni, makan sikit, baru kita solat. Pergi solat raya, kalau yang pergi ke masjid. Di rumahlah. Sebab nak membezakan, hari ini haram berpuasa. Ya Allah, kami taat. Itu yang kita tak boleh puasa dan kita makan sedikit. Itu atulah hikmahnya. Sunat makan tamar dengan bilangan ganjil. Tamar tu buah kering, buah kurma kering. Buah kurma yang basah namanya rutab. Yang tamar ni makan yang ganjil. 3, 1, 5. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada pagi hari raya Idul Fitri sehingga baginda makan beberapa biji tamar dan baginda memakannya dalam jumlah yang ganjil. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, ini adalah untuk mengelakkan anggapan adanya tambahan dalam berpuasa. Ia juga tanda bersegera mentaati perintah Allah yang melarang berpuasa pada hari raya. Seterusnya, yang ke-6 bertakbir. Setelah kita sebutkan takbirnya tadi. Sunat bertakbir sehingga imam berdiri untuk mendirikan solat sunnah hari raya. Takbir ini namanya takbir mursal ataupun takbir mutlak. Berjalan kaki ke tempat solat hari raya supaya langkah itu lebih banyak dan bumi itu menjadi saksi. Itu ya.
Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-'aidi mashiyan wa yarja'u mashiyan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat solat hari raya dengan berjalan, dan baginda pulang darinya juga dengan berjalan, ya, kalau rumah kita dekat. Imam Ibnu Munzir mengatakan, orang yang berjalan kaki ke hari raya, tempat solat hari raya, adalah lebih baik dan lebih hampir kepada maksud tawadhu', dan tidak mengapa bagi sesiapa yang berkenderaan. Boleh kalau rumahnya jauh, yang uzur, yang sakit, ya, jauh, umpamanya rumah, walaupun tak uzur, tidak mengapa naik kenderaan. Baik, yang ke-8 sunat kita lakukan pada pagi hari raya, pergi ke tempat solat melalui jalan pergi dan balik yang berbeza. Bagi orang yang boleh pergi ke surau masjid dijemput ataupun dia terpilih, ya. Tetapi jangan kita kan tak boleh keluar daerah sekarang ni, jadi kita patuh pada arahan ulul amri kita. Kita solat dalam daerah kita saja, dan kalau dijemput oleh pihak-pihak berkenaan, ya, masjid ataupun surau. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'aidin khalafa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya, baginda membezakan jalan pergi lain, balik lain. Apa hikmah dia? Jalan lain ni, jalan berbeza menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Setiap bumi yang kita pijak semua jadi saksi. Menzahirkan syiar-syiar Islam, sebab kita pergi tadi kan bertakbir. Ni kan syiar Islam, Masya Allah. Balik nanti pun kita ucap salam dan sebagainya. Syiar Islam tu mengambil tahu kepada orang lain. Kita pergi, orang ni kita jumpa, ni apa khabar, ni sihat, mungkin tahu orang yang sakit dan sebagainya, kita doakan, kita ziarah, gitu. Menziarahi sanak saudara dan menghubungkan tadi silaturrahim, Masya Allah, ya. Tapi kita juga diingatkan bahawa kita tidak menyambut seperti yang sedia kala lah. Tidak mengapa, sabar saja hadirin, sebab lebih penting kita menjaga nyawa kita. Takut nanti kita tak sedar, mungkinkah virus itu ada pada seseorang, nanti dia berjangkit dan sebagainya. Jadi daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dalam kaedah menyebut, mengelak daripada mudarat itu lebih dikedepankan, dia bagi priority daripada kita mengambil manfaat, ya. Kita berziarah ramai-ramai, bersalam dan sebagainya, berpeluk dan berdakap, semua itu sangat bagus, tetapi kita tidak tahu dalam musim PKP sebegini, virus-virus sebegini sangat bahaya sekali, kita tidak sedar. Jadi kita tutupkan rangkaian itu dan cuba kita putuskan, ya. Jadi untuk mengelakkan mudarat, walaupun kita beramai-ramai, berziarah, menziarahi, ya, itu adalah yang baik, ya, betul, tetapi takut-takut, itu namanya yang dipanggil dalam kaedah yang kita bacakan tadi. Tidak salah untuk kalau tak berziarah sekalipun, balik kampung sekalipun, telefon, sekarang kan ada video call, kita boleh bermesej, berwhatsapp dan sebagainya. Dan manfaat daripada alim ulama, manalah tahu kita jumpa ulama jalan ini, ini pun ulama pula boleh bagi tahu hukum kalau berjumpa orangnya ataupun orang bertanya soalan ini kan. Jadi jalan pergi jalan balik itu boleh dapat manfaat. Perempuan yang uzur sunat keluar menyaksikan solat hari raya kalau dilakukan di musalla maksudnya tempat yang lapang tadi tu. Daripada Ummu Atiyah mengatakan, kami disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan mereka, untuk minta semua perempuan pada hari raya Fitri dan Adha, perempuan yang baru, satu perempuannya, yang kedua perempuan yang baru baligh atau hampir baligh, perempuan yang haid dan anak dara. Adapun perempuan yang haid diasingkan daripada tempat solat, jauhkan, gitu, supaya menyaksikan syiar orang solat. Di setengah tempat di Malaysia kita lah, sebab kebanyakan kita buat di surau dan masjid, jarang kita buat di tanah-tanah lapangnya. Tapi kalau kita buat itu sangat bagus sekali. Kita tengok bagaimana kebijaksanaan AJK Masjid dan Surau dan nasihat-nasihat daripada pihak Jabatan Agama Negeri masing-masing. Hadirin, keluar awal ke tempat solat kecuali imam. Kenapa?
Hari Raya Idul Fitri, imam disunatkan melewatkan sedikit hadir untuk memimpin solat bagi memberi masa kepada kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah, kerana zakat fitrah afdal dikeluarkan sebelum solat sunnah hari raya, itu paling afdal. Nah, yang bagusnya juga malam tu nah kita terlupa tadi, antara amalan yang kita lakukan malam hari raya bayar zakat. Paling afdal kat mana kita berada pada malam itu. Contoh, kita duduk di sekarang bekerja di KL. Kemudian ada sebahagian tuan-tuan dapat kebenaran balik merentas negeri ke Kedah umpama dia. Malam raya tu duduk di Kedah. Jadi lagu mana? Kita nak bayak di KL ke nak bayak di Kedah ke? Ketika malam tu kita duduk ada di Sungai Petani ke, di Changlun ke, nah tempat Cikgu Abu Hassan. Masya Allah. Jadi tang tu yang kita bayak, itu paling bagus sekali. Nah, tapi lebih afdal bayak esok hari. Pasal tu imam dia keluar lambat sikit tak apa. Nah, pasal boleh raikan orang yang bayak pagi-pagi tu. Tapi biasa imam tak mau, biasa dia nak macam pok saya juga amil. Pok saya bawang jangan mai pagi-pagi, pasal takut kelang kabut, pasal lagi dia nak imam lagi. Jadi ramai dan sebagainya, ramai pula tu. Lagi dia jadi kalut lagu tu nah. Tuan-tuan tengok lagu mana amil, kita buat lagu mana nah lagu tu. Tapi paling afdal pagi itulah, atau paling afdal sekali bayak. Kalau hari raya Idul Adha, imam sunat awal. Awal supaya solat dapat dilakukan lebih awal dan memanjangkan waktu untuk melaksanakan ibadah korban. Kerana binatang korban sunat disembelih lepas imam selesai daripada solat hari raya. Itu beza dua tu. Baik, segera mengeluarkan zakat fitrah sebelum solat hari raya macam kita sebut tadi tu. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmain. Adalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya sehari atau 2 hari. Kita solat sunnah hari raya. Ini kita nak tunjukkan sikit, tapi tak ada praktikal lah nak kita tunjukkan. Ini sangat penting sekali. Kaifiat cara pelaksanaan dia. Tak perlu adzan dan iqamah bila ia akan kata salatu Aidil Fitri jami'atan rahimakumullah. Siapa bilai? Kita. Pasal kita sebagai rumah. Nah, kalau anak-anak boleh nak balik, kita dengan isteri saja. Cik Ali lah jadi bilai. Siapa jadi imam? Cik Ali jugalah jadi imam. Pasal tak ada siapa kat rumah. Contoh, kalau anak-anak tak dapat nak balik nah. Kalau ada yang balik, bagi along. Along jadi bilai. Salatu Aidil Fitri jami'atan rahimakumullah. Jangan pula Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la. Itu untuk sembahyang fardu. Ini tak ada nah. Baik, cara solat dia 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram, dan rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir intiqalat. Ni kita akan tunjuk sekali lagi. Pasal maaf, ni tak apa. Ni betul. Tapi bab tasbih tu, maaf, ramai kita yang terkhilaf. Sekali kita tunjuk lagu mana. Setiap kali lepas takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat pertama 6 kali, rakaat kedua 5 kali. Nah, sekali kita tengok. Terus imam sebenarnya bukan rakaat yang kedua bukan 5 kali, maafkan saya. Rakaat yang kedua 4 kali. Tolong perbetul siapa yang screenshot ni, perbetulkan 4 kali nah, bukan 5. Pasal apa? Dia sebab pasal dia tu kita bahas lagi. Imam pula rakaat pertama baca surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Ghashiyah, atau boleh pilih surah Qaf pertama, rakaat kedua surah Al-Qamar. Surah lain pun tak apa kalau imam tak apa. Siapa imam tu? Kita sehari sembahyang kat rumah. Baca apa? Al-A'la tak apa nak apa, Al-Ghashiyah pun tak apa nak apa, Al-Qaf lagi tak apa, Al-Qamar pun tak apa. Lah Qul ya ayyuhal kafirun Qul huwallahu ahad. Tak apa, boleh juga nah, tak apa. Baik, lagu ni tuan-tuan tengok, simak elok-elok nah. Rakaat pertama baca niatlah usalli sunnata Aidil Fitri raka'ataini.
ada rakaatain ini makmuman lillahi ta'ala. Kalau makmuman imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jaga elok no. Lepas itu baca iftitah dahulu. Habis tu baru kita takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu takbir pertama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbih yang pertama. Allahu Akbar. Tasbih takbir kedua. Barulah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Takbir kedua. Allahu Akbar. Ketiga. Tasbih ketiga. Nah, itu yang kata mengiringi takbir tadi adalah tasbih. Tasbih yang takbir yang keempat. Tasbih yang keempat. Takbir yang kelima. Tasbih yang kelima. Takbir yang keenam. Tasbih yang keenam. Takbir yang ketujuh. Lepas tu barulah surah Al-Fatihah terus. Tak ada lagi tasbih. Tu yang saya habaq tadi tu. Dia ada berapa? 7 takbir selain daripada takbiratul ihram maksud saya 7. Maka lepas yang ketujuh tu tak ada lagi tasbih. Biasa ia sunat, kita nak terus pada yang wajib. Apa dia? Suratul Fatihah. Boleh nak? Ini penting. Kadang-kadang kita terlajak baca juga tak apa, walaupun tak ada lah mencederakan solat, tapi tidaklah lengkap cara dia. Habis rakaat yang kedua. Kita pun naik daripada sujud tadi Allahu Akbar, tu namanya takbir intiqalat. Tu tak kira. Barulah kita takbir lagi Allahu Akbar, takbir pertama, tasbih. Takbir yang kedua, tasbih. Takbir yang ketiga, tasbih. Takbir yang keempat, tasbih. Takbir yang kelima, lepas tu tulis Fatihah. Tu yang kata tadi tu. Tu yang dikata, tolong diingat sama-sama. Rakaat pertama, 6 kali takbir, 5 kali tasbih. Rakaat kedua, 5 kali takbir. Berapa kali tasbih? 4 kali tasbih. Betul Haji. Bukan 5 yang saya sebut tadi tu, silap tu. Jadi 5, 4. Baik. Boleh tuan-tuan, saya hold sat, saya berhenti sat, bagi tuan-tuan screenshot hak ni. Ni bagi kat kawan-kawan supaya kita jangan keliru lagi. Ada juga permasalahan dekat sini ni. Kalau kata kita lupa lepas kita takbir doa iftitah terus bismillahirrahmanirrahim, lupa kata takbir 7 kali, jangan ghostan balik. Pasal apa? Pasal kita dah masuk fardu rukun. Jadi hak tadi itu sunat hai'ah saja. Itu tak apa, tak payah buat, tak apa. Nanti rakaat kedua jangan lupa lagi, baca 5 lah. Gitu. Baik. Satu yang kedua, orang yang masbuk, dia lambat mungkin. Ketika imam dah takbir rakaat yang takbir yang kelima, dia baru dan ikut. Imam Allahu Akbar yang kelima dah ni, dia pun ikut. Allahu Akbar tu kali pertama untuk dia. Imam yang keenam, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Yang ketujuh, yang kedua untuk dia. Imam pun yang ketujuh, Allahu Akbar. Dia baru yang ketiga. Lepas itu jangan pederah lagi 4. Cukup 3 saja. Pasal dia yang 4 tadi tu ditanggung oleh imam. Boleh nak? Baik. Surah yang dibaca oleh imam, surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Boleh juga atau dia nak surah Qaf ataupun surah Al-Qamar. Silakan tuan imam, siapa yang jadi imam esok ni, tangkap gambar ni pun tak apa dah. Tak pun kita screen apa cik ni? Screenshot. Saya pun tak apa nak pandai sebut screenshot screenshot dan bagi kat imam-imam kita baik. Barulah kita khutbah hari raya selepas solat sunat hari raya ni, imam lah yang khutbah kita tak gaduh. Tapi kalau dia rumah khutbah jugalah. Ambil khutbah yang orang bagi dalam PDF tu, kita baca khutbah. Ambillah tongkat untuk kita pegang. Tapi tuan-tuan maaf janganlah guna benda hak tak elok ataupun seperti bermain-main mohon maaf ni janganlah guna penyapu, janganlah guna hak pelik-pelik lah. Carilah yang berbentuk tongkat ke, sebab ini suatu ibadah. Jangan kita maaf rendah-rendahkan walaupun kita di rumah. Baik. Dan kita buat ucapan tahniah boleh tak apa. Pasal hari ini hari gembira. Sayyidina Jubair bin Nufair berkata, para sahabat Nabi SAW apabila bertemu sesama mereka pada hari raya, mereka mengucapkan tuqabbala minna wa minkum, diterima daripada kami dan daripada kamu. Jadi kita pun boleh baca
Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan daripada kami dan daripada kamu. Boleh. Aidun Mubarak, selamat Hari Raya yang diberkati Allah. Boleh. Minal aidina wal faizin. Semoga kita tergolong di kalangan orang yang kembali kepada Allah, bertaubat dan orang yang berjaya. Boleh. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun, semoga setiap atau sepanjang tahun kamu berada dalam kebaikan. Boleh. Ini paling famous sekali lah. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Tu nah. Ada juga orang ucap lagu ni, Cik Lee. Selamat Hari Raya. Maaf batin dan zahir. Apa? Boleh juga. Tak apa nah. Kita sebut zahir ni pasal zahir dia nampak dulu. Batin tu kan dalam. Nah. Tapi nak bagi mana awal mana kemudian pun tak apa. Nah, kita sajalah kita cuba ni kan. Saja main kat kawan. Selamat Hari Raya, maaf batin dan zahir. Macam pelik dengar. Tak apa. Kita guna jangan pelik lah yang biasa orang guna. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Baik, ataupun lain-lain pun tak apa juga. Wishing you all the best. May Allah accept our good deeds and whatever we did in the month of Ramadan. Apa boleh juga lah. Bahasa apa pun tak apa. Asalkan kita ucap tahniah semua sekali. Hadirin yang ke-14, saling maaf-maafan kita. Kalau tak boleh nak salam pun tak apa. Tak boleh nak peluk cium pun dakap tak apa. Nah, kita pun rasa sedih jugalah. Masya Allah. Kita tak boleh nak jumpa mak pak kita tak apa. Kita call. Video call pun tak apa. Kalau boleh video call tu paling bagus. Pasal kita dapat tengok orang tua kita. Nah, banyak tahun dah tak jumpa. Mungkin 2 tahun dah. Kita sabar. Ini adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa maaf-maafan sama kita. Nah. Adik-beradik. Di rumah tu lah, sama-sama di rumah tu tak apa. Bersalam tangan. Sebab saya pernah jumpa juga ada orang tak berani nak salam dengan kak dia. Dengan adik perempuan dia. Masya Allah, sama-sama mahram. Adik-beradik tak apa. Gitu nah, Masya Allah. Baik. Sebab dah biasa tak bermusafahah dengan perempuan, jadi kita duk terasa mak adik-beradik tu jadi rasa janggai. Tak apa adik-beradik tak apa. Nah. Yang terakhir sekali ialah menziarahi kubur bagi siapa yang di rumah dia, kubur dia dekat. Nah, kita pun ikut SOP juga. Kerajaan kita dan ulul amri tidak membenarkan, tidak mengapa. Jadi apa boleh kita buat di rumah lepas kita solat hari raya dengan keluarga kita? Kita buat tahlil sedikit di rumah. Saya nasihatkan, satu, jangan lupa kalau paling tak bacalah, janganlah lupa baca Qul huwallahu ahad 11 kali. Tolong diingat Qul huwallahu ahad 11 kali. Kalau kata tak baca Yasin dan baca apa pun tak apalah. Tapi biar bagi dan jugalah hadirin. Kita ingatlah orang yang meninggal dunia, terutama sekali pak mak kita. Mereka sangat-sangat memerlukan pertolongan dan amalan-amalan kita masa hidup. Tidak salah. Masya Allah, tabarakallah. Ini amalan yang baik di hari raya. Kalau kita tak apa nak boleh pergi kubur, kita sabar di rumah, kita buat tahlil. Jangan lupa. Paling kurang tadi apa dia? Qul huwallahu ahad 11 kali. Ni bila-bila pun kita buat tak apa. Bila-bila di luar Ramadan pun tak apa. Lepas sembahyang buat 11 kali untuk mak kita, untuk pak kita, ataupun ketika teringat baca 11 kali untuk mereka. Yang lebih afdal, kita bacalah tahlil, buku tahlil yang ada tu daripada Jabatan Agama Islam negeri kita masing-masing, ataupun yang kita hafal tahlil itu sangat-sangat bagus sekali. Seperti mana kita tolong mereka ketika hidup, tolong juga mereka ketika mereka meninggal dunia. Tidak ada yang lebih berharga bagi mereka. Kerana mereka berada di alam barzakh, tidak ada lebih berharga daripada kiriman-kiriman amalan kita, termasuk bacaan-bacaan Yasin, suratul Fatihah dan yang lain-lain tadi itu. Cuma kita ingatkan supaya kita niat untuk siapa. Sebab dalam mazhab kita Asy-Syafi'i ini diperbahaskan oleh para alim ulama. Untuk khuruj daripada khilaf ini, ada yang kata kena niat dulu baru sampai. Ada yang kata tak niat pun sampai, tak apa. Jadi kita niat si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan. Kalau kita dah niat, kalau tak niat umum saja, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminin yang telah meninggal dunia.
daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kita lah. Mudah-mudahan hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha kita ini dan kita berusaha sedaya mampu seboleh yang mungkin untuk kita amalkan amalan-amalan yang telah digariskan oleh para alim ulama yang sebahagiannya sudah kita syarahkan tadi dan kita kongsikan untuk kita beramal dengan ilmu, beramal dengan yakin, beramal dengan ikhlas. Sebahagiannya tadi beramal dengan istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dan amalan kita ini diterima olehnya. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan hadirin, Ramadan kita ini memberikan kebaikan yang banyak untuk kita. Allah Azza wa Jalla terima amalan puasa dan ibadah Ramadan kita. Dibagi kesempatan lagi dan lagi untuk berjumpa dengan Ramadan dan Lailatul Qadar pada setiap tahun sehingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Taala. Terima kasih pada hadirin yang sabar mengikut kajian dan perbahasan ini. Saya mohon maaf zahir dan batin kalau ada tersalah kata, tergelincir bicara sepanjang tuan-tuan dan puan-puan mengikut pengajian online bersama Al-Faqir sejak sebelum Ramadan lagi sehingga saat ini. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada yang tersalah dan tersilap. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.